Seterusnya yang keempat, tamtin al-ukhuwah al-islamiyah. Tamtin iaitu mengukuhkan hubungan ukhuwah islamiyah. Hunaka ad'iyatun kathiratun fil Qur'an wa sunnati tarmi ila bathi ruhil ukhuwah wal mahabbah bain muslimin. Di sana terdapat banyak doa-doa dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang mengajak supaya yang mana dia menyuburkan ruh ukhuwah Islamiyah dan mahabbah dalam kalangan umat Islam. وتعمل من خلال تكرارها والمداومة عليها إلى جعل تلك الأخوة والمحبة في حالة توهج وتجدد مستمرين. Dan juga doa yang banyak itu yang apabila dia dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten, dia menjadikan ukhuwah dan juga mahabbah, rasa kasih sayang dalam keadaan fi halati tawahhujin wa tajaddudin mustamirrain, dalam keadaan tawahhuj, membara, wa tajaddud tajaddud ni suatu benda yang baru, maknanya dia sentiasa baru, mustamirrain yang sentiasa dalam keadaan tawahhuj, membara dan juga menjadi baru. Wa taharraka bainal mu'minina awatif ar-rahmah, dan dia menggerakkan dalam kalangan umat Islam itu awatif, iaitu elemen ataupun kita kata sentimen rahmah dan syafaqah, kasih sayang, kasihan belas, wat tanasur wat ta'atur, dan saling bantu membantu. Wa fima yali namadij min tilkal a'liyah, dan berikut ialah antara beberapa contoh doa-doa yang menimbulkan ataupun menggerakkan ruh al-ukhuwah tadi, allati la yas'u musliman an yakhluwa min nasibihi minha, yang mana dengan doa-doa ini tidak ada pun orang Islam yang terlepas daripada mendapat habuan daripadanya, qalla au kathir, sedikit ataupun banyak. Antaranya dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Inilah doa-doa yang disebut oleh mereka sebelum ni, yang dirakamkan oleh Al-Quran Karim. Kita lihat dalam sirah doa ini bagaimana mereka ini bukan berdoa untuk mereka sahaja, keluarga mereka, bahkan doa untuk seluruh umat Islam. Sebab itu dikatakan umat Islam sedikit ataupun banyak dia akan terangkum dalam doa tersebut. Dia ada habuannya, ada kita kata persen dalam doa itu, kerana doa ini ditujukan kepada umat Islam secara keseluruhannya. Bahkan kalau kita lihat dalam peristiwa Hajjatul Wida', Nabi SAW sering berdoa, dan antara doa yang didoakan adalah doa untuk umat Islam secara keseluruhannya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga diampunkan kepada umat Islam ini jikalau mereka melakukan kejahatan, tetapi apa mereka bertaubat, maka diampunkan taubat mereka itu. Maka Nabi SAW mendoakan dia, diperkenankan oleh Allah SWT. ومعلوم أن الدعاء الذي يتكرر في سورة الفاتحة مرات ومرات في كل يوم وليلة قد جاء بصيغة الجماعة. Dan sebagaimana kita ketahui bahawa doa yang sering diulang-ulang surah Fatihah berkali-kali setiap hari dan malam, dia datang dengan ungkapan jamaah, itu dalam bentuk jamaah, dia bukan secara individu. Sebab itu kata ihdina siratal mustaqim. Ihdina bukan kata ihdini. Ihdina itulah jamak, kita semua. Ya Allah Tuhanku, bagikanlah kepada kami itu hidayah. Hidayahkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Jadi kita tak baca ihdini, kita baca ihdina. Yang diulang oleh setiap Muslim walaupun semayang seorang diri, dia tetap menggunakan surah ihdina ini, kerana itulah ayat yang termaktub dalam Al-Quran Karim. Jadi datang dalam bentuk surah jamaah. يكون الشعور بالانتماء وما يقتضيه هذا الانتماء من طلب جماعي وسعي جماعي للهداية وتمسك بصراطها المستقيم حيا متجددا في نفس كل مسلم. Jadi dengan kita berdoa dengan sirah jamaah ini dapat menimbulkan dalam diri kita perasaan bagaimana kita ini saling memerlukan antara satu sama lain. Kita ini intima, itu kita ini melibatkan diri kita dalam jamaah, dalam kumpulan umat Islam.
Jadi yang mana ia hayyan mutajaddidan, dia sentiasa hidup dan diperbaharui setiap kali kita bersolat dengan menggunakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita bertadabbur dengan ayat ini semasa kita bersolat, maka kita akan dapat merasakan bahawa kita berkata ihdinas siratal mustaqim itu bukan untuk kita sahaja, bahkan untuk kita, saudara kita dan seluruh umat Islam dulu dan juga sekarang. Wa minas sunnati, dan di antara perkara yang sunnah, نبدأ من حيث انتهينا من أدعية الصلاة التي يكررها المسلم يوميا. Kita bermula daripada apa yang telah kita akhiri sebelum ini, yang kita sebut dalam berkenaan dengan doa dalam salat yang yukarriruha al-muslim yawmiyan, yang diulang-ulang oleh setiap umat Islam hari-hari, marrat wa marrat, berkali-kali, bi suratin jama'iyah wa ilzamiyah, dalam bentuk jama'iyah dan juga dalam bentuk ilzamiyah, itu sesuatu yang mesti. Antara doa yang kita baca dalam solat itu, doa ketika kita bertasyahud, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita mohon kesejahteraan ke atas diri kita dan ke atas hamba-hamba Allah yang salih. Fal musalli yad'u bis salami was salamati wal amani wan najati li kulli min ibadillahi salihin. Jadi orang yang bersolat itu berdoa memohon kesejahteraan, keselamatan, keamanan dan juga keselamatan untuk setiap umat Islam, hamba Allah yang salih. Wa min rawa'i' at-ta'ammulat wa daqa'iq al-istinbat ma hakahu Tajuddin As-Subki an walidi Ali bin Abdul Kafi min annahu sami'ahu yaqul. Dan di antara renungan dan istinbat yang begitu detail ialah sebagaimana yang telah diceritakan oleh Tajuddin As-Subki daripada bapaknya Ali bin Abdul Kafi, iaitulah As-Subki. Dia menyatakan bahawa dia mendengar daripada bapaknya berkata, likulli muslimin indi wa inda kulli muslimin haqqun fi ada'i salawatil khamsi. ومتى فرط مسلم في صلاة واحدة كان قد اعتدى على مسلم وأخذ له حقا من حقوقه، لأن المصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المصلي إذا قال هذا أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. Menarik apa yang kita kata rumusan ataupun mutiara yang disebutkan oleh Ali bin Abdul Kafi As-Subki ini, yang diriwayatkan oleh anaknya Tajuddin As-Subki. Beliau berkata, bagi setiap orang Muslim itu, walikulli muslim indi wa indakum, dan setiap orang Muslim itu bagiku dan juga bagi setiap orang Muslim yang hak dalam pelaksanaan salawat sembahyang 5 waktu. Apa maksud dia? Maknanya apabila kita menjadi hak atau menjadi kewajipan kepada kita ini bersolat, dan hak itu datangnya daripada seluruh umat Islam. Apa maksud dia? Maksudnya kita ini jikalau kita tidak bersolat, seolah kita ini telah menafikan hak umat Islam secara keseluruhannya. Apa maksudnya di sini? Kita baca lagi. Apabila seorang itu mengabaikan dalam solatnya, dia mengabaikan satu solat, mana bila dia tak semayang satu solat, dia semayang tiba-tiba dia tak semayang satu solat zuhur sebagai contoh, dia tak semayang, wa qad i'tada ala muslimin, dia sebenarnya telah melanggar hak orang Muslim yang lain, wa akhadha lahu haqqan min, dia telah merampas hak orang lain. Kenapa? Li'anna al-musalli yaqul, kerana orang bersolat dia akan baca dalam tasyahudnya, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, sejahtera ke atas kami dan juga ke atas hamba-hambamu yang soleh. Dan Nabi telah bersabda, innal musalli, seseorang musalli, sungguhnya seorang musalli apabila dia berkata ini, dia kata assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asaba kulla abdin salihin, dan dia akan terkena kepada setiap orang salih, hamba yang salih di langit dan juga di bumi. Apa maksud di sini? Maksudnya bila kita baca doa ini, maka kita telah berdoa untuk kita dan juga seluruh umat Islam. Maknanya apabila seorang itu tak bersolat, dia tak akan baca doa ini. Maka dia telah mengabaikan hak orang Islam yang lain yang sepatutnya sekurang-kurangnya dia membaca doa ini pada setiap hari 5 kali dalam setiap solat. Sekurang-kurangnya. Tetapi oleh kerana dia tak bersolat, maka dia telah mengambil hak ini, telah menafikan hak itu yang sepatutnya dia berdoa kepada orang Islam yang lain.
Jadi itu bagaimana dalam doa itu mengikat ukhuwah Islamiyah, bahkan bukan hanya ukhuwah Islamiyah dalam kalangan sesama kita yang berjumpa, yang berkenalan antara satu sama lain, bahkan dia mengikat ukhuwah Islamiyah itu antara keseluruhan umat Islam, terutamanya mereka yang soleh. Wa min hadzal bab salatul janazah, dan termasuk dalam kategori ini, bab ini juga ialah salat janazah, allati hiya fi jauhariha wa maqsadiha al-awwad al-mayt, yang mana salat jenazah itu dia sebenarnya dia punya intipati yang paling utama, maksad yang paling utama ialah doa kepada si mati. Kita bersolat itu as-salatu doa, dan solat jenazah itu sebenarnya solat untuk berdoa kepada si mati. Itu dia punya matlamat dia. Sebab itu kalau kita lihat perbincangan para fuqaha, bab solat jenazah ini kita bukan tidak yatanaffal syakhsu bi salatil jenazah. Solat jenazah ni bukan solat untuk kita nak yatanaffal, melakukannya berulang-ulang kali. Kalau kita kata solat sunat mutlak, kita boleh ulang-ulang berkali-kali, kan? Solat duha kita melakukan berulang-ulang. Bahkan solat biasa pun, katalah kita solat seorang diri, kemudian datang satu jemaah, kita mengulang solat itu, dan yang pertama tadi akan jadi solat nafilah, sebab kita mengulang. Tapi solat jenazah ni tidak. Walaupun orang katalah ada jemaah datang bersolat, kemudian kita nak bersolat pula, kita tidak dituntut untuk bersolat kali kedua, kerana dia bukanlah yatanaffal bi salatil janazah, kerana solat jenazah itu bukan satu medium untuk kita melakukan nafil. Nafil ini solat-solat yang lain. Sebab apa? Sebab dia adalah solat untuk doa kepada si mati. Ghaira anna ad-du'a al-masnun li hadhihi as-salah allati takhayyama 'alayha ar-rahbah wal khushu' lam yaqtasir 'ala ad-du'a lil mayyit wahdihi wa innama imtadda liyashmula kull muslimin. Dia kata doa yang disunatkan dalam solat jenazah ini, yang mana dia dilakukan dalam keadaan rahbah dan khusyuk, sebenarnya dia bukan hanya terbatas kepada si mati sahaja, bahkan dia juga merangkumi kepada setiap muslim. Ala gharar doa tasyahud, sebagaimana bentuknya, kedudukannya dalam doa tasyahud yang kita sebut sebelum ini. Sebab itu dalam doa itu kata, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منه فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Jadi dalam doa ini yang maksur ini, yang kita doa kepada si mati ini, dia juga merangkumi si hidup. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah kepada orang yang hidup dan juga orang yang mati. Wasyidina, orang yang datang bersama kami, yang menyaksikan. Ini adalah orang yang tidak datang. Saghirina wa kabirina, yang kecil dan besar, lelaki dan perempuan dan seumpamanya. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam doa untuk si mati, yang si mati itu yang sepatutnya khusyuk kepada dia, itu pun ada juga doa kepada umat Islam. Wa targhiban fi istihdar al-mu'min li ikhwani wa tashji'an على ذكرهم وتجدد عهدهم والدعاء له. Jadi dia sebagai satu targhib, mengajak kepada supaya orang mukmin itu istihdar, menghadirkan dalam jiwanya ikhwan-ikhwannya, ukhuwah Islamiyah itu, dan merangsangnya supaya mengingati mereka dan memperbaharui doa, ikatan perjanjian mereka, dan juga berdoa kepada mereka. Ja'a fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malaku al muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Nabi bersabda, barang siapa yang berdoa kepada sahabatnya bi dhahril ghaib, tanpa pengetahuannya, dia berdoa bi dhahril ghaib, maknanya dia berdoa sedangkan sahabatnya tidak mendengarnya, berada berjauhan daripadanya. Qala al-malak al-muwakkal bihi, maka bila dia berdoa begitu, malaikat yang diutuskan padanya itu akan berkata amin. Dia mengucap amin kepada kita, walaka bimithli, dan dia kata bagimu juga akan dapat seumpama dengannya. Jadi bila kita berdoa kepada Allah, Allah berilah kebahagiaan kepadanya, berikanlah kepadanya jodoh yang baik, malaikat akan kata apa? Padamu juga. Kamu pun dapat juga. Amin. Perkenankanlah ya Allah Tuhanku, dan bagimu juga akan dapat benda yang sama.